اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 10. Baris yang ke-14 daripada bawah. Baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan, barang siapa tiada dapat air sekali-kali atau didapat air tetapi ada penyakit pada satu anggota daripada segala anggota wuduknya atau anggota mandinya, yang menegah ia penyakit, penyakit akan terkena air padanya pada satu anggota daripada segala anggota wuduk atau anggota mandi, maka hendaklah ia tayamum. Jadi selepas bicara berkaitan dengan suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar, dengan alat utama taharah iaitu air, kemudian pergi pula kepada permasalahan ketiadaan air ataupun tidak boleh bersentuh dengan air, berpindah kepada tayamum. Yang mana tayamum ni di antara syarat dianya, syarat tayamum adalah ketiadaan air. Ketiadaan air ni, ketiadaan air sekali-kali, maknanya memang tidak ada air sungguh-sungguh, ataupun ada air tetapi air cukup untuk kegunaan minum sahaja. Air hanya cukup untuk minum. Air untuk berwuduknya tidak ada. Jadi makna ketiadaan air semata-mata sekali-kali ni sama tak ada air sungguh, tak ada air sungguh-sungguh, ataupun air ada tetapi tidak ada air untuk berwuduk ataupun untuk mandi wajib, maka digantikan dengan tayamum. Ataupun ada air banyak tetapi ada penyakit pada satu anggota daripada segala anggota wuduk ataupun anggota mandi wajib, yang menegah daripada terkena air padanya pada satu anggota tadi ni, maka hendaklah bertayamum. Berkaitan dengan penyakit yang pada satu anggota daripada segala anggota wuduk ni, ada penyakit di anggota sebahagian daripada anggota. Ada penyakit yang mana tak boleh kena air langsung. Contohnya, kalau bersentuh dengan air menyebabkan dia jadi sesak nafas, maka digantikan dengan tayamum. Itu mudah sahaja. Kemudian berkaitan dengan penyakit yang tidak boleh kena air ni, doktor lah yang beritahu. Doktor yang beritahu, doktor yang dipercayai. Doktor yang beritahu tu doktor yang dipercayai. Kemudian doktor yang memberitahu tu tak syarat doktor tu doktor Islam, walaupun doktor tu doktor kafir sekalipun, tetapi dipercayai. Apa yang dia cerita tu memanglah dipercayai sebab dia ada etika kerja dia, maka
cerita doktor walaupun doktor kafir sekalipun boleh diterima pakai. Boleh diterima pakai. Yang kata awak ni tidak boleh kena air ni di anggota di tubuh awak ni, tapi doktor yang beritahu tu bukan Islam pun. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, walaupun doktor tu bukan doktor Islam sekalipun, apa yang dicerita tu kita kena terimalah. Kena terima apa yang dia kata. Kalau air kena kepada anggota wudu ataupun anggota mandi wajib, menyebabkan awak jadi mudarat penyakit awak, maka dalam mazhab Syafi'i, walaupun doktor tu doktor kafir sekalipun, maka diterima. Ataupun kita kata kau, kita tahu dah penyakit kita gitu, memang penyakit kita gitu, memang tak boleh kena air penyakit kita, memang kita tahu dah, pun boleh juga. Pada ni tapi tu khilaf ulama tu. Seorang pandangan mengatakan bahawa pengalaman lepas-lepas dah, kalau kena nyakit gitu, memang kalau bersentuhan air jadi mudarat. Tak ada doktor beritahunya, tapi hak kebiasaan dia dah. Maka setengah pandangan mengatakan hak penyakit atau kebiasaan tu, walaupun tidak diberitahu oleh doktor sekalipun, sudah boleh bertayamum. Ada ni. Mana kita memang biasa dah penyakit yang seumpama tu. Tapi kalau doktor yang beritahu, doktor tadilah doktor yang dipanggil ada riwayah dipanggil. Ada riwayah ni dengan makna bercakap dia tak biasa bohong. Cakap dia tak biasa bohong, maka diterimalah juga ni. Termasuk tadilah, termasuk doktor tu doktor yang kafir sekalipun. Ini mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Adapun mazhab Hambali Hanafi, nak berpindah ke bertayamum ni, kalau pakai air tu mudarat, maka kena doktor hak Islam lah. Doktor kafir tak diterima lah cerita dia tu. Mana kena pergi cari doktor lain hak Islam. Biar dia kata macam mana penyakit ni, dia kata tak boleh lah, tak boleh kena air penyakit awak ni, barulah kita boleh bertayamum. Itu mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali lah. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, walaupun bukan Islam sekalipun, tetapi dia cakap tak biasa bohong. Tambahan doktor pula dia ada peraturan-peraturan dianya. Maka hak kata mudarat tu menggunakan air uzur tu, walaupun dicerita oleh doktor yang kafir sekalipun, maka kita kena terima. Nabilah. Itu hak berkaitan tidak boleh kena air. Kemudian macam saya sebut mengelepasnya, yang banyak berlakunya adalah ada pembalut di anggota wudu, pembalut di anggota mandi wajib. Hak tu hak panjang bicara. Hak tu hak panjang bicara. Saya sebut mengelepasnya hak buku panduan hak ni. Hak ni hak banyak gambar. Hak kata warna biru. Dia asal warna hijau. Hak warna hijaunya hak edisi pertama. Hak 2004 warna hijau. Hak ni edisi yang ke-6 ni, 2017 hak ni. Dia jadi warna lain. Dia edisi hak ni hak jaking ni. Hak jaking dia lanjut hak jaking. Dia sebenarnya buku ni hak Terengganu. Kata sini Jabatan Agama Terengganu, hak asal Terengganu. Kemudian jaking pun buat juga. Bukan ni. Bukan. Hak ni. Ni hak jaking ni. Hak ni hak Terengganu. Tak juga. Masa dah nak bawa Terengganu. Sebab Terengganu tu dia banyak gambar. Hak ni, hak jakim ni banyak gambar, tak banyak. Nak ambil tadi kena dah. Ni di gambar satu je tengok. Di gambar pipi ada pembalut. Gambar pipi ada pembalut. Kemudian gambar tangan. Tangan ada pembalut. Kemudian gambar kepala. Kepala ada pembalut. Lepas tu gambar kaki. Cuma gambar kepala ni, gambar kepala ada pembalut ni, tak berapa tepat mana gambar ni.
Sebab cuba perasan, di belakang telinga tu masih lagi tidak ada pembalut. Pembalut separah ni je. Ada, nampak tak? Jadi ni kepala lagi ni. Boleh cuit lagi belakang tu. Ada ni. Jadi dia tunjuk gambar mana pembalut di kepala tu hanya macam kopiah je. Dah kopiah kita ni tutup ni kan. Dah belah ni kepala buat ni kepala. Tak perlu tayamum ya. Dia nak cerita kepala ni sebab dia kepala ni bukan macam muka, tangan, kaki. Dia kena rata sekalian. Kepala ni satu juzuk tak apa dah. Jadi nak cerita kepala ni, kalau satu lagi pula, dia kalau nak cerita bab kepala, dia tak akan jadi kepala saja. Macam di sini. Di sini tak panggil tayamum untuk kepala ni. Tengok muka tu, dahi tutup juga. Ini di kedua anggota ni, anggota muka dan anggota kepala. Tapi kira-kira anggota kepala tak betul, sebab kepala ni belakang ni masih lagi boleh sapu ni. Kalau kita tengok pada gambar ni, ini pembalut di muka. Kalau tengok pada gambar ni, ni pembalut di muka. Pada ni ditutup sini ni. Ni muka ni. Bukan pembalut kepala. Pembalut muka. Lepas tu kata nak cari pembalut kepala sungguh, payahlah sikit. Nak cari pembalut kepala sungguh ni, gining sampai sini. Barulah kepala sungguh. Tak ada tempat langsung yang kita boleh nak sapu air sedikit saja di satu juzuk daripada kepala. Tapi hak saya sebut tadi lah, hak paling banyak gambar hak Terengganu. Dia nak bawa pula dah tu. Ni ingat ke betul dah ni. Dia ada 14 keping gambar. 14 keping gambar. Ada yang tidak ada pembalut, cuma terlantar banyak wayar masuk mungkin koma. Dia ada 14 gambar. Hak pembalut di muka, hak ada pembedahan mata, hak ada pipi. Kemudian hak ada gambar. Hak tu biasa kalau saya mengajar dulu, saya sangat guna gambar tu. Dan saya ada satu gambar tu saya besarkan. Sebab gambar tu macam kita kata kot, sebelah bahagian atas tubuh tu kena api. Bawa maknanya gambar tu, ni gambar sebenar ni, bukan lukis. Makna gambar bahagian muka tu ada nampaknya biji mata dengan mulut je. Biji mata nampak, apa tu, mulut. Lepas tu ni balut belakang ni. Ni balut belakang. Tu termasuk kepala. Balut. Jadi kalau kita kata kot macam kena api sebelah atas, mungkin gitulah gambar tu. Hak kata gambar 14 keping. InsyaAllah minggu depan saya ingat saya bawa gambar tu. Hak tu hak pertama yang dikeluar oleh hak Terengganu kita tahun 2002. Hak ni hak 2001 ni, hak Jaking ni kau Terengganu. Kemudian hak terkini pula ni pun hak Jaking juga. Hak dalam ni tak ada gambar pembalut dalam ni. Tak ada gambar pembalut di muka, pembalut di tangan. Selagi pembalut dia tak ada dalam buku ni. Hak ni hak Jaking, hak asal ni memang ada. Tapi gambar tu pun yalah, kalau hak pembalut di muka, tangan, kaki, ni kaki okey dah. Kalau pembalut di kepala tu, jadi kalau tu kiri balik kau, sebab dia panduan ni, jadi dibuat panduan bertayamum untuk ganti kepala. Orang kalau ikut gambar ni, bukan tayamum untuk ganti kepala, tayamum untuk ganti muka. Sebab ada gambar tu, nak perasan tak? Ni sini ni balut dah ni. Dan ni bukan muka. Lepas tu kepala belakang ni ada terbuka, boleh sapu belakang. Tak ada, ni bukan tayamum untuk kepala. Ni hak buku hak lama. Lepas tu dia buat buku tu, dia ada penambahbaikan. Tapi hak keluaran terdahulu tu sebor. Lepas tu kurang tepat buat penambahbaikan pula. Ni hak terakhir. Tapi hak ni pula ada penambahbaikan pula. Memang di dalam ni ada pula yang kena perlu kepada pembetulan. Dia macam mana tu wallahualam lah, dia punya kaki tangan dia tu. Di sini ada buku terkini ni pun ada tempat yang perlu penjelasan balik. Perlu penjelasan balik. Tambah kalau hak lama tu lagi banyak lah yang perlu pada penjelasan balik. Pada ni. Padahal kalau nak kira bukan payah sangat cerita ni. Cerita bab wuduk, cerita bab tayamum sahaja. Jadi berkaitan dengan hak biasanya sama ada pembalut ataupun tidak ada pembalut. Contohlah hak tidak ada pembalut.
Hak tak ada pembalut ni biasanya orang yang kena api. Orang yang kena kepanasan api. Bila kena kepanasan api, kita panggil apa? Sambor dia api. Kita cakap tau. Api sambor dia. Jadi belah-belah muka dia tu jadi merah. Apa dah jadi merah. Memang tak ada kena air tu di muka tu. Sebab apa? Sebab selain daripada lambat sembuh, menyebabkan jadi paruk yang huduh. Tu dipanggil satu keuzuran juga tu. Kalau menyebabkan, memang kalau kena api apa semua, dia tak boleh bersentuh dengan air. Kalau bersentuh dengan air, dia akan jadi paruk yang huduh. Itu pun dipanggil keuzuran. Mana ni? Jadi berkaitan dengan air banyak macam kita sekarang, kemudian anggota wuduk, anggota mandi wajib boleh kena air, maka wajib berwuduk dan wajib mandi wajib. Kemudian macam mana anggota wuduk ada tempat yang tak boleh kena air, anggota mandi wajib ada tempat yang tak boleh kena air. Kita sebut anggota wuduk, kita tahulah muka, tangan, kepala, kaki. Apabila sebut anggota tayamum, muka dan tangan. Ingat tu. Sebab berkaitan dengan berwuduk serta bertayamum, sama ada solat tu wajib diulangi kembali, diqadakkan kembali ataupun tidak. Itu kita akan bicara balik. Kalau pembalut tu di anggota tayamum, luka tu di anggota tayamum, maka wajib diulangi, wajib diqadakkan sembahyang semata-mata. Tak ada tafsilan dah. Itu memang kena qadak semata-mata. Ini pun pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Manakala pembalut tu luka sama, pembalut sama di anggota tayamum, maka sembahyang tu wajib diulangi semata-mata. Kalau pembalut tu bukan di anggota tayamum, di anggota wuduk sahaja. Mana bukan anggota tayamum? Anggota wuduk sahaja, kaki. Kaki bukan anggota tayamum, kaki anggota wuduk. Jikalau pembalut di kaki itu doktor letak ketika ada wuduk, maka tayamum dia tidak wajib diulangi balik sembahyang. Tetapi kalau pembalut tu di kaki, bukan anggota tayamum, kaki bukan anggota tayamum, tetapi sedar daripada pengsang tu balut dah kaki, maknanya doktor balut dalam keadaan kita tidak ada wuduk, kita berhadas kecil, maka kita bertayamum kerana pembalut di kaki yang diletak pada masa kita ni berhadas kecil, sembahyang wajib diulangi. Ini semua pun pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ini perkara khilaf semua ni. Jadi bab qadak kembali tu kita cerita semula. Janjinya masuk waktu sembahyang. Lepas tu sembahyang ni wajib diulangi kembali. Nanti semula kita bicara tu. Kalau orang jenis orang rajin, kita lah pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, awak kena ulang balik. Kalau jenis malas, kita buat senyap, sudahlah. Cuma yang pentingnya pada ketika masuk waktu tu dia sembahyang. Dia kalau pembalut tu dia anggota tayamum, jadi pembalut di muka ataupun di tangan, itu anggota tayamum. Kaki anggota wuduk, bukan anggota tayamum. Muka, tangan anggota tayamum, dan anggota wuduk jugalah, tapi anggota tayamum lah kita panggil. Kalau pembalut tu dia anggota tayamum, pembalut tu samalah pembalut ke luka ke samalah. Kalau dia anggota tayamum, contohnya muka, contohnya tangan, apabila air wuduk tak rata di muka, di tangan, maka ganti dengan tayamum. Tayamum sapu debu di muka dan dua tangan. Sapu debu di muka rata ke tak? Tak juga. Sapu debu di tangan rata ke tak? Tak juga. Wuduk hak asal tak rata dah. Nak ganti dengan tayamum, tayamum tak sempurna juga. Sebab tu kena qadak. Adapun kalau pembalut tu di kaki, wuduk tak rata air, ketika bertayamum, sapu debu di muka rata habis, sapu debu di tangan rata habis. Tayamum yang sempurna ni lah ganti untuk kaki yang air wuduk yang tak rata. Tapi syaratnya ketika pembalut di kaki tu dia ada air sembahyang, dia bukan dekat berhadas kecil. Tapi kalau pembalut di muka, di tangan, ketika basuh wuduk rata ke tak? Tak apalah, kita ganti dengan tayamum. Bila kita tayamum, sapu debu di muka, sapu debu di tangan rata ke tak? Tak juga. Jadi wuduk tak sempurna diganti dengan tayamum, tayamum tak sempurna
Jadi sebab itulah kena qada. Kaki wuduk tak sempurna sebab tak rata, tapi tayamum beres. Sapu debu di muka, rata molek muka. Sapu debu di tangan, rata molek tangan. Tayamum yang sempurna ni lah mengganti kaki yang air wuduknya tidak rata. Pada ni. Atau bab qada lah. Dia sebut kata anggota tayamum muka dan tangan. Anggota wuduk muka, tangan, kepala, kaki. Kalau sebut kata anggota mandi wajib satu, iaitu satu tubuh. Jangan duk mikir nak bilang pula. Anggota wuduk 4, muka, tangan, kepala, kaki. Anggota tayamum 2, muka dan tangan. Anggota mandi wajib nanti nak bilang dulu. Nak bilang berapa anggota? Anggota mandi wajib satu je nah. Satu tubuh. Satu tubuh kan satu je kan. Sebab itulah kita mandi wajib tak ada rukun tertib. Kita wuduk ada rukun tertib. Kita tayamum ada rukun tertib. Sebab apa? Sebab wuduk 4 anggota, kena ikut susunan tertib dia. Tayamum ada 2 anggota, kena ikut susunan dia, yang pertama dan yang kedua. Sebab apa mandi wajib tak ada rukun tertib? Nak rukun tertib, nak tertib ke apa di satu je? Ke satu boleh susun kau? Kalau 4, satu muka, tangan, kepala, kaki. 2 anggota tayamum, sapu muka dulu, barulah awak sapu tangan. Itu tertib. Dan kalau mandi wajib, satu anggota je. Lepas tu nak tertib ke mana? Tapi kadang-kadang nak teratih. Teratih tak jawab kadang-kadang. Tidak jawab. Cerita biasanya bab tertib dengan mualak wuduk. Ingat dah wuduk dahulu. Mazhab Syafi'i kita tertib rukun, mualak sunat, ketika berwuduk. Lepas tu tanya, kalau mandi wajib tertib dengan mualak, mana rukun mana sunat? Dia kita cerita bab wuduk dahulu kan. Mazhab Syafi'i kita tertib rukun yang ke-6, mualak sunat. Mazhab Maliki tukar, tertib sunat, mualak wajib. Mazhab Hanbali tertib wajib, mualak wajib. Mazhab Hanbali, mazhab Hanafi tertib wajib, mualak wajib. Mazhab Hanbali tertib sunat, mualak sunat. Kan Hanafi dengan Hanbali tukar. Ada. Mazhab Hanafi tertib sunat, mualak sunat. Mazhab Hanbali tertib wajib, mualak wajib. Lepas tu pergi tanyalah bab mandi wajib. Mandi wajib tertib dengan mualak, mana wajib mana sunat. Banyak tempat tak pandai nak jawab. Bukan kata dak reti, tapi tak pandai nak jawab. Kalau dak reti mandi wajib macam mana? Tanya. Dah wuduk tadi tertib mualak. Tanya bab mandi wajib. Mandi wajib tertib dan mualak, mana wajib mana sunat. Menung masing-masing. Dah kalau wuduk mazhab Syafi'i tertib rukun yang ke-6, mualak sunat. Kalau mandi wajib tertib rukun ke sunat, mualak rukun ke sunat. Sebut tertib rukun ke sunat tu duk mikir lagi. Padahal mana nak ada tertib mandi wajib sebab dia satu anggota. Mualak je lah mandi wajib tu hukumnya sunat. Tapi tak anda nak jawab tu kata ke tak anda mandi wajib? Bukan. Dia jadi jadi tak reti nak jawab. Dia tak ada tertib lah mandi wajib sebab dia satu anggota. Ada ni. Sebab itulah kalau ada luka ataupun ada pembalut ketika mandi wajib, tak ada masalah mana. Sebab dia satu anggota. Kalau kata satu tubuh tu, luka ada satu tempat, pembalut ada 2 tempat. Ada ni. Tayamum sekali je. Sebab dia satu anggota. Walaupun kita kata luka tu di anggota lain, pembalut 2 tu di anggota lain, satu anggota, dia panggil anggota sama je. Sebab dia panggil satu anggota. Maka tayamumnya sekali je. Kemudian pula kalau kita nak mandi wajib, kalau ada luka, ada pembalut di tubuh kita, kita boleh tayamum terlebih dahulu. Kita mandi wajibnya kemudian. Kalau kita mandi wajib dahulu, tayamum kemudian, jadi muka basah, tangan basah, nak sapu debu tu satu hal pula jadinya. Ada ni. Jadi tayamum dulu. Adapun dalam masalah tayamum apabila ada luka, ada pembalut di anggota wuduk. Bila anggota wuduk ni dia kena jaga tertib. Sebab wuduk ada rukun tertib. Muka, tangan, kepala, kaki.
Itulah gambar ni, dia ada 4 gambar tu. Pembalut di muka, pembalut di tangan, pembalut di kepala, tak apalah, pembalut di kaki. Kena kira tu. Faham tak ni? Kena mengikut. Sebab kita jangan lupa, kita berwuduk, bukan bertayamum. Kita berwuduk sebab air ada. Kita berwuduk sebab anggota wuduk kita boleh bersentuh dengan air. Tetapi ada di anggota wuduk luka yang tak boleh kena air. Ada di anggota wuduk pembalut yang terhalang air. Tak baru cerita, ganti dengan tayamum. Tapi jangan lupa kita berwuduk. Itu hak asal. Bila kita berwuduk, kena jaga rukun wuduk, iaitu rukun yang ke-6, rukun tertib. Tidak payah sikit tu. Ada ni. Kemudian macam sebut dah minggu lepas, sebut kita tayamum, sapu debu di muka dan sapu debu di tangan. Ingat baik tu. Sebut kata tayamum, sapu debu di muka dan sapu debu di tangan. Cuma tangan ni sama ada tangan setakat pergelangan ataupun sampai ke siku. Kalau mazhab Syafi'i dengan Hanafi sampai ke siku. Kalau mazhab Hambali dengan mazhab Maliki setakat di tangan sahaja. Muka sama dengan wuduk. Tapi tangan, ayat wuduk, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sehingga akhir ayat. Maka hendaklah kamu basuh muka dan hendaklah kamu basuh dua tangan sampai ke siku. Itu ayat wuduk. Adapun ayat tayamum, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka sapu oleh kamu akan muka kamu dan akan tangan kamu. Tangan. Tapi ayat tayamum tak ada ilal marafiq, sehingga ke siku tidak ada. Ayat wuduk, basuh muka dan basuh tangan ilal marafiq, hingga siku. Ni. Sepakatlah hingga siku. Tak ada khilaf lah. Tapi ayat wuduk, maka sapu oleh kamu akan muka kamu dan dua tangan dan tangan kamu. Tangan. Ni tangan. Tapi mazhab Syafi'i kita dengan mazhab Hanafi, ayat wuduk sampai ke siku, tayamum pun qiyah kepada wuduk jugalah sampai ke siku. Maka timbul sapu sampai ke siku. Adapun mazhab Hambali Maliki, ayat kata tangan sudahlah, nak ni siku apa lagi. Tu. Itu timbul khilaf tu. Tapi sapu muka, sapu tangan, ijma' ulama. Sapu muka, sapu tangan, ijma' ulama. Itu kena mati molek. Walaupun tayamum tu ganti daripada kaki, anggota wuduk yang keempat ada. Tayamum, sapu debu di muka dan dua tangan. Macam sebut minggu lepas, walaupun mandi ganti lutut ketika mandi wajib tak kata air. Lutut ada seming, kerana buat pembedahan lutut. Kemudian dia berhadap besar, dia mandi wajib. Jadi untuk lutut yang tak kata air, maka wajib ganti dengan tayamum. Tayamumnya apa? Sapu debu di muka dan dua tangan. Itu ijma' ulama. Jangan duk mikir nak sapu di lutut. Tu memang dak erti sangat tu. Dak erti sangat tu. Sebut tu tayamum, sapu debu di muka dan dua tangan. Walah ketika kata mandi wajib, lutut je tak kata. Ni atas ni kata belaka. Ya. Tapi tayamumnya sapu debu di muka dan dua tangan. Gitu. Ketika kita berwuduk, basuh muka kata, basuh tangan kata, sapu kepala okey, basuh kaki ada pembalut di, hanyalah di ibu jari kaki je kita kata. Ibu jari kaki kita pecah. Jadi ibu jari kaki ni balut dengan plaster apa semua. Terkembah jatuh barang ke kita kata. Maka untuk kaki, tempat awak boleh kata air tu, basuh basuh kaki. Ibu jari kaki saja yang tak kata air, maka gantilah dengan tayamum. Mana? Sapu debu di muka dan dua tangan. Tadi saya wuduk basuh muka, kata saya wuduk basuh tangan, kata yang apa nak pergi sapu situ. Saya ingat ke nak ambil debu nak sapu ke ibu jari kaki, ke kepala dia depan dia. Tapi tayamum, sapu debu muka dan dua tangan. Sungguh orang berkenaan juga. Tapi dia bunyi lalu kalau tak bunyi tak tahu dah anda. Cerita bab pembalut di ibu jari kaki tu nah. Tiba dia bunyi, ustaz saya ingat ke nak ambil debu sapu di ibu jari kaki je tak ni. Orang berkenaan juga, nama ustaz juga yang bunyi tu apa. Senyap sudahlah.
Dalam perut sudah. Gitu. Saya ingat ke nak ambil debu nak sapu di ibu jari kaki. Dia bunyi. Oh, saya ingat ke ambil debu nak sapu di ibu jari kaki je lah. Kata. Jangan bunyi gitu. Orang tahu, kita tak tahu. Kalau kita senyum, hangguk-hangguk. Hangguk-hangguk. Kena hangguk baru dengar sekali. Tak apalah. Dia bunyi. Ada orang mengajar pembalut di belakang. Dia kata tak kata air di belakang ketika mandi wajib. Belakang tu sama ada pembalut ke tidak, tak tahulah. Dia kata ambil debu, sapu di belakang. Kata siap mengajar gitu. Kalau tu kan dengar orang marah. Sahabat tak tanya. Mungkinlah belakang tu pembalut kali. Kalau belakang tu luka, ambil debu, sapu di luka belakang. Boleh tahan lah. Jadi mandi wajib, belakang tak kata air. Mungkin pembalut lah mungkin. Lepas tu dia ajar mana? Dia kata ambil debu, sapu di belakang. Hak tempat tak kata ketika mandi wajib. Orang pun terima. Sebab apa? Logik. Cuba kalau kata sapu debu di muka dan bawah tangan. Tak logik pula. Mandi wajib belakang. Masalahnya muka ketika mandi wajib kata air. Tangan ketika mandi wajib kata air. Yang problemnya belakang. Tiba-tiba tayamum, sapu debu di muka, sapu debu di tangan. Kan pelik tu. Dia pun ajar sapu debu di belakang. Hak ramai-ramai tekan dengar pun memang ia belakang. Ia belakang. Tayamum, ijma' ulama, sapu muka dan sapu tangan. Itu ijma' ulama. Ada ni. Jadi kita balik kepada hak masalah luka ataupun pembalut di anggota wuduk. Anggota wuduk ada 4. Kalau kita kata anggota wuduk tu muka, senang. Sebab itu anggota wuduk yang pertama. Kalau kaki, senang. Sebab anggota wuduk yang terakhir. Hak payahnya tangan. Sebab anggota wuduk yang kedua, yang di tengah. Kalau luka atau pembalut di muka, sebelum kita basuh muka, kita tayamum dulu untuk muka. Kalau luka pembalut tu di kaki, kita berwuduk siap-siap, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, hak boleh kena air tu, barulah selesai wuduk, lap muka, lap tangan, tayamum, sapu debu di muka dan tangan untuk kaki. Jadi dia tidak ada selang-seli. Faham ni? Kalau pembalut di muka, luka atau pembalut di muka, tayamum dulu. Wuduk tidak lagi tak apa, sebab muka anggota wuduk pertama, tak ada masalah. Kalau pembalut di kaki, anggota wuduk terakhir, senang juga. Berwuduk dulu siap-siap sampai kepada basuh kaki, barulah tayamum untuk ganti kaki. Tapi muka dengan tangan basah, lap terlebih dahululah muka dengan tangan tu. Hak problemnya adalah bila pembalut tu di tangan. Di tangan tu di tengah. Di tengah ni dia akan ada selang-seli. Berwuduk dulu separuh, basuh muka, basuh tangan, berhenti dulu. Tayamum dulu untuk pembalut di tangan. Kemudian barulah sapu kepala, basuh kaki. Jadi ada selang-seli. Wuduk separuh, berhenti, tayamum sekejap, lepas tu baru sambung wuduk. Sebab apabila pembalut tu di tangan, kok mana pun dia kena basuh muka wuduk dulu. Bila basuh muka wuduk siap-siap mengikut tertib wuduk, barulah timbul problem tangan. Kalau sebelum basuh muka, memanglah tangan tu ada luka, tangan ada pembalut. Saya tayamum dulu untuk tangan, muka belum basuh, tak ada timbul isu tangan. Basuh muka, barulah sampai giliran tangan ada isu. Tangan ada luka, tangan ada pembalut. Baru timbul. Macam mana kalau kita basuh tangan dulu siap-siap, tayamum nanti dulu, kita sapu kepala, kita basuh kaki, kemudian kita tayamum kemudian. Tayamum untuk apa? Untuk tangan. Kenapa tayamum untuk tangan? Sebab tangan tak kata air tadi, sebab ada luka, ada pembalut. Jadi berarti tangan belum sempurna. Tangan belum sempurna sebab belum tayamum. Kalau tangan belum sempurna sebab belum tayamum, kenapa nak sapu kepala, basuh kaki? Mana boleh berpindah mengikut tertib wuduk kalau anggota wuduk belum selesai? Maknanya nak selesai tangan kena basuh tempat yang boleh kena air, kena tayamum dulu untuk tangan tu. Barulah selesai tangan, barulah kita balik ke tertib wuduk semula, sapu kepala, basuh kaki. Jadi kalau kita sapu kepala, basuh kaki, beres, baru nak tayamum. Tayamum untuk apa? Tayamum untuk tangan. Kenapa? Sebab tangan tak kata air. Jadi mana tangan, selagi tak tayamum tak selesai. Bila tangan tak selesai sebab belum tayamum untuk tangan, boleh ke sapu kepala wuduk? Boleh ke basuh kaki wuduk? Mana tertib wuduknya?
tertib wuduk ni nak kena selesai satu-satu anggota barulah boleh berpindah. Nah, pada ni. Tadi jangan lupa kita berwuduk. Bila berwuduk dia ada rukun tertib. Cuma bila tak rata air barulah timbul ganti dengan tayamum. Macam sebut melepas lah. Ini mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Mazhab Maliki Hanafi tak ada, dia wuduk saja je. Kalau ada pembalut di muka, basuh muka tempat molek, sapu air atas pembalut di muka. Kalau pembalut di tangan, basuh muka, basuh tangan, sapu atas pembalut di tangan. Kalau pembalut di kaki, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki tempat molek, sapu air atas pembalut di kaki. Itu mazhab Hanafi Maliki. Dia tidak ada dua taharah. Dia tidak ada dua taharah. Mana dua taharah? Wuduk satu, tayamum satu, dia tidak ada. Dia hanya ada satu taharah saja, wuduk saja, tayamum tak perlu. Jadi wuduk serta tayamum ini mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Ada ni. Betul macam mengulpahlah kalau membabitkan orang-orang tak berapa rajin semayang tu, janji dia semayang sudahlah. Wuduk saja pun okeylah, tak tayamum pun. Gitu jelah. Ni duduk di rumah segar mega senang, wuduk saja. Duduk di hospital sakit pula, wuduk dan tayamum. Orang senang satu taharah, orang susah dua taharah. Tak ada gitu. Kita sehat duduk di rumah, wuduk saja. Kita sakit satu taharah, duduk hospital bukan duduk rumah. Bukannya mudah. Kamu sakit, kamu duduk hospital, wuduk dan tayamum. Oh, kita segar duduk rumah, wuduk saja. Dia soal kan agama mudah kan. Tu memayah dia kata. Ya payah tak payah mana aku duduk hospital molek ada berwuduk serta bertayamum, tak ada susah-susahnya. Nak tak nak je. Tapi yelah kalau bagi orang hak tak biasa tu dia nampak macam payah lah. Bukan kata payah nak buat. Nak reti pun payah. Nak cerita nak sudah reti. Dia biasa tangan hak banyaknya. Masuk jarum di tangan patah di tangan hak biasanya. Lepas tu berwuduk, basuh muka siap-siap, basuh tangan tak basuh dulu pun tak apalah. Sebab kalau muka basuh, tangan basuh juga. Kita nak tayamum untuk pembalut di tangan, jadi muka basuh dah, kita kena lap. Tangan basuh, kita kena lap sebab kita nak tayamum. Jadi kalau tangan tidak basuh lagi, tangan kering mudah sikit, kita basuh muka sampai giliran tangan ada pembalut, kita pun lap muka, kita pun tayamum, sapu debu di muka, niat tayamum. Tadi ambil semayang, basuh muka, niat wuduk, itu rukun wuduk. Sapu debu di muka, rukun tayamumnya niat kita sapu debu di muka. Dia rukun lain lah. Wuduk rukun lain, dia ada rukun niat. Tayamum rukun lain, dia ada rukun niat. Sapu debu di muka, niat tayamum. Sapu debu di tangan, tempat boleh kena air, atas pembalut, atas seming tu. Kalau kita nak sapu debu, sunat je, tak mau sapu debu pun tak apa. Beres tayamum untuk tangan, lepas tu basuh tangan, tempat boleh kena air, atas pembalut di tangan tu kita basuh tangan, wajib kita sapu air. Beres tangan, tayamum dah, tangan basuh dah, atas pembalut tangan sapu air dah, beres. Barulah sambung balik wuduk, sapu kepala dan basuh kaki. Ada ni. Faham satu-satu. Pembalut di muka nak macam mana? Wuduk tayamum dululah baru berwuduk. Pembalut tangan dia payah sikit. Kalau pembalut di kaki, wuduk siap-siap, tayamumnya kemudian. Pada ni. Ini cerita pembalut di satu-satu. Kalau pembalut ada di muka dan tangan dan kaki, muka, tangan dan kaki, hak tadilah capur. Hak tadilah. Tadi pembalut di muka, tayamum. Lepas tu ada pembalut di tangan, tayamum. Lepas tu ada pembalut kaki, tayamum, wuduk serta tayamum. Lepas tu satu-satu. Kalau muka dan tangan dan kaki, capur tadilah, jadi dua ni. Kalau muka, tangan, kaki ada pembalut belaka, 3. Roboh lalu nerak lalu netang lah. Tak mayang lah jawapan dia. Roboh mutu kena belaka lah, muka, tangan, kaki. Mana? Sebelum basuh muka, tayamum. Tayamum. Tempat-tempat boleh kena air lah di muka, tayamum. Lepas tu basuh muka, niat ambil semayang. Siapa giliran tangan pula ni? Tayamum pula. Sapu di muka tangan untuk tangan. Lepas tu basuh tangan. Sapu kepala wuduk. Lepas tu basuh kaki wuduk. Ada pembalut di kaki. Sapu tayamum pula, sapu di muka, sapu di tangan. 3 kali tayamum untuk 3 anggota wuduk. Sebab apa? Sebab muka anggota lain,
tangan anggota lain, kaki anggota lain. 3 kali tayamum. Ada ni. Kemudian tayamum hanya boleh pakai satu fardu sahaja. Masuk isyak. Masuk isyak, tayamum tak boleh pakai dah. Sebab dia satu fardu je. Tapi wuduk tak batal lagi. Wuduk tak batal lagi. Sebab kita berwuduk seperti tayamum, wuduk tak batal lagi. Masuk isyak, kita tak perlu ambil sembahyang. Kita hanya tayamum sekali saja baik. Tapi tadi kita berwuduk serta bertayamumnya 3 kali. Pembalut di muka, pembalut di tangan, pembalut di kaki. Wuduk serta 3 kali tayamum. Masuk isyak tak boleh pakai dah. Tayamum tu sebab tayamum hanya untuk satu fardu. Tapi wuduk kita tak batal lagi. Wuduk tak ada masalah berapa fardu pun. Jadi masuk isyak, wuduk tak batal lagi, wuduk tak payah ambil. Tayamum sekali sahaja. Tadi tayamum 3. Tayamum 3 tu untuk ganti wuduk. Sekarang ni tayamum perlu sekali sahaja. Ni. Ni cerita atas udara gini, payah sikit nak payah. Orang ni pakai LCD tunjuk gambar, tunjuk apa, baru mudah sikit dah. Dia kena faham wuduk satu, air banyak, anggota wuduk boleh sentuh dengan air, maka wajib berwuduk. Berwuduk ada rukun tertib, dia kena selesai satu-satu anggota baru boleh pindah. Pada ni. Tu. Tiba-tiba dia anggota wuduk tak kata air. Untuk tempat tak kata air tu ganti kepada tayamum. Tayamum niat ketika sapu debu di muka, sapu debu di muka, sapu debu di tangan, tertib. Tu rukun tayamum pula. Kita pun ikut rukun tayamum pula. Ketika untuk ganti tempat yang tak kata air ketika kita berwuduk. Jadi ganti untuk muka lain, ganti untuk tangan lain, ganti untuk kaki lain sebab dia anggota lain-lain. Berbeza dengan kalau kita mandi wajib. Mandi wajib, berapa tempat di tubuh kita pun ada luka yang tak boleh kena air. Berapa tempat di tubuh kita ada pembalut tak boleh kena air, tapi itu dipanggil satu anggota. Yang ada ni. Satu anggota. Boleh satu anggota, satu hari tayamum je lah. Contoh macam tangan. Kita berwuduk tangan. Tangan sebelah ni ada pembalut sini. Tangan sebelah ni ada pembalut di sini. 2 pembalut walaupun 2 pembalut pada satu anggota, iaitu anggota tangan, tayamum sekali je lah. Kan 2 pembalut ni kan ialah pembalut tangan kanan, pembalut tangan kiri, tapi 2 ni dia panggil satu anggota, maka tayamumnya sekali. Jadi satu tubuh ni satu anggota. Berapa luka di tubuh tu sekalipun yang tak boleh kena air, berapa pembalut di satu tubuh yang tak sampai air, ketika kita mandi wajib, tayamumnya hanya sekali sahaja. Sebab pada satu anggota, iaitu anggota mandi wajib satu tubuh. Kalau wuduk, anggota muka, anggota lain. Anggota tangan, anggota lain. Anggota kaki, anggota lain. Maka kena ganti dengan tayamum asing-asing. Ini pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Dia pandangan muktamad ni jaga ada sedikit lah. Satunya bukan kata payah nak buat, payah nak faham tu kadang-kadang. Payah nak faham. Nak buat tu atas kita lah. Buat tak mau buat pun, tak mau buat, kita pakai mazhab Hanafi Maliki. Dia hanya perlu basuh anggota wuduk macam biasa. Kemudian ada pembalut, sapu air saja. Kalau mandi wajib macam biasa. Tempat yang ada pembalut, sapu air sahaja. Itu mazhab Hanafi dengan Maliki. Dia tidak ada wuduk dan tayamum, dan dia tak ada mandi wajib dan tayamum. Dia hanya ada satu taharah sahaja. Wuduk saja, mandi wajib saja. Itu Hanafi dengan Maliki. Mana? Nak molek je, cari macam buku hak Nazri je. Boleh baca dalam tu macam mana. Cuma dalam buku hak ni hak Jakim terakhir ni, dia bukan panjang bicara tayamum saja, dia panjang juga bicara berkaitan dengan solat, termasuk bicara solat atas kursi. Dia ada bicara dalam buku ni apa berkaitan dengan solat atas kursi. Saya dulu masa di Masjid Abidin hak Malang Khamis tu, saya ada baca sedikit lah, ambil sedutan dalam buku ni. Ketika bicara bab taharah untuk orang uzur. Kemudian ada cerita sedikit berkaitan dengan sembahyang bagi orang yang uzur. Ni kena reti belakang ni. Ada ni. Yalah, bila-bila masa malam tidak berbau kita sendiri, keluarga kita ke, kawan-kawan kita ke, kita kena pandai benda ni. Tapi macam tadilah, kalau nampak susah,
kita pakailah pandangan mazhab Hanafi Maliki pun. Itu je lah. Cuma yang penting bagi kitanya semayang. Semayang tak boleh tinggal. Itu penting. Kalau kita cerita ke dia, awak tengok, oh awak aksiden motor, muka, bilang tangan, bilang kaki, apa bilang gitu. Awak berwuduk kena 3 hari tayamum. Wuduk saja masa sihat duduk rumah pun semai retik dok retik. Lepas tu dia melantang gitu, bilang muka, bilang tangan, bilang kaki. Kena berwuduk setepuk 3 hari tayamum. Nanti kamu sembuh, kamu kena qada balik sembahyang kamu. Kau ada erti ya dianya. Mana kalau nampak susah sangat, kita boleh pakai pandangan mazhab Hanafi Maliki tu. Tapi kena tahu jugalah. Sebab kadang takut dia keliru orang. Orang ni mari kena tayamum, kita mari kata, siapa hari je tapon baluk, wuduk siapa hari tapon baluk je. Jadi keliru pula kawan tu. Kena ceritalah ke dia nya. Saya royak kawak ni berwuduk serta sapu air atas pembalut ni mazhab lain ni, kata ni mazhab Hanafi Maliki. Kalau ada orang beritahu kamu kena bertayamum, hangguk je lah, itu mazhab Syafi'i. Lepas tu macam mana kawan awak lah, kalau awak mampu buat mazhab Syafi'i, awak berwuduk serta bertayamum. Tapi kalau awak payah nak buat, awak pakai lah mazhab Hanafi Maliki. Kita royak lalu dia awal. Maka hari dengar kata, kamu ni kena bertayamum ni, bukan berwuduk saja. Okey, faham lah, itu mazhab Syafi'i. Kalau kita nak cerita mazhab lain supaya tidak timbul keliru, kita kena nyatakan. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kena nyatakan. Yang cerita gitu, cerita sekali lalu gitu, orang lain mari, siapa ajar ke kamu? Berwuduk saja tayamum tak payah kan? Salah ajaran tu. Berhara pula orang ni. Itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Kalau ada pembalut di anggota wuduk ataupun anggota mandi wajib, dia tidak ada dua taharah. Dia hanya tayamum wuduk saja tanpa tayamum, dia ada mandi wajib saja tanpa ada tayamum, gitu je. Kita mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dua. Kalau di anggota wuduk ada luka, ada pembalut yang tak kata air, wuduk serta bertayamum. Kalau di anggota mandi wajib ada luka, ada pembalut, mandi wajib serta dengan tayamum. Maka hendaklah ia tayamum dengan memindahkan akan debu tanah yang suci, menyucikan, pindah kepada sapu mukanya dan dua tangan je kat sini hingga ke siku. Itu mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Dua tangan ni lah, sapu muka beres, lepas tu sapu sini ya. Itu mazhab Hanbali dengan mazhab Maliki. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.